Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk kali ini saya nak kongsi tentang tips bagaimana mengambil gambar portrait di studio dengan menggunakan lighting lah. Kalau kita guna natural light kat luar tu lain lah. Ini untuk formal ataupun non formal lah. So biasanya kalau kita ambil gambar, saya lah kalau ambil gambar foto portrait untuk sama ada VIP ataupun pegawai di jabatan, lighting yang kita gunakan ada 2 lighting saja. Cuma apa yang saya nak kongsi ni bukanlah cara nak ambil gambar etika ke apa, nak ambil gambar tentang VVIP ke, menteri ke ataupun pegawai ke apa. Cuma nak bagi tahu kongsi tentang tips lighting yang bagus terutamanya untuk head and shoulder shot ni. Headshot lah, orang panggil headshot lah. Kalau full body shot ni lain. Full body shot ni kedudukan lighting ni lain. Dia tak sama dengan kedudukan lighting untuk headshot. Tapi sebelum tu nak bagi tahu lah, dia tak ada orang kata undang-undang yang betul ataupun salah. Kau kena buat macam ni, macam ni. Yang ni betul, yang ni salah. Dia bergantung, semuanya bergantung kepada output ataupun orang kata apa ni, hasil yang kita nak tu macam mana. Sama ada kita nak dramatik, nak terang ke apa kan. Dia untuk tujuan masing-masing dan ikut kehendak klien lah. Macam gambar pasport kan. Kalau kita tengok gambar pasport tu kenapa terang, sama macam boring kan. Dia flat lighting kan. Flat lighting ataupun even lighting lah. Maksudnya lighting sebelah kiri kanan tu, muka tu sama. Kalau kiri ni 50% lighting, kanan 50% lighting. Maksudnya dia sama lah. Dia, orang panggil dia macam tak ada ratio kan. Kalau untuk dramatik tu kadang-kadang biasanya sebelah kiri atau kanan lighting tak sama. Mungkin sebelah kanan lagi terang daripada sebelah kiri, ataupun lagi sebelah kiri ataupun terang sebelah kanan. Okey, biasanya kalau untuk portrait, kalau kita guna lens zoom macam ni lens 24-120 ni. Kalau menggunakan lens zoom ni untuk portrait, sebaik-baiknya kita setkan kepada 85mm ke atas lah. Janganlah jauh sangat. Kalau jauh sangat tu, kalau dalam studio set ke 200mm kan, sampai ke dinding lah kita nak shoot kan. So biasanya untuk portrait, kalau guna lensa 24-120 ni ataupun lensa 18-200 ke apa, biasanya saya akan set kepada antara 70 ataupun 85mm. Tengoklah keluasan ruang studio ataupun bilik tempat kita ambil gambar tu. Yang paling bagus, bukan paling bagus lah, yang biasa saya guna, saya set kepada 85mm. Dan kadang-kadang kita orang pun pakai 85mm lens prime. Biasanya kita shoot. Dan satu kena ingat kalau kita gunakan 85mm, kita guna zoom, kita set 85mm. Kalau kita nak ambil full body shot, jangan pula kita pergi zoom 24. Kita sendiri yang kena zoom guna kaki. Zoom guna kaki tu maksudnya kita dah set 85, kita nak ambil full body, kita mengundur, maintain 85mm tu. Bukannya kita ambil jarak mudah 85mm ni head and shoulder, lepas tu nak ambil sampai kepala sampai kaki, kita pergi zoom out 24mm, kita bagi wide kan. Dia tak betul cara tu. Cara yang betul kita maintain kan dia punya maintain kan dia punya focal length tu. Kalau 85, nak full body kita mengundur ke belakang. Kita mundur ke belakang, kita shoot. Lagi satu, biasanya untuk aperture ni dalam studio lah. Kalau kita nak main bokeh, high speed sync kat luar tu lain. Ni dalam studio biasanya saya gunakan aperture antara 8, f8, 7.5, 8, 9, lebih kurang macam tu lah. Tak ada lah saya nak guna sampai 22, 16, 11 tu tak ada, jarang. Biasanya paling tinggi pun mungkin 8 lah. Selainnya saya akan control gunakan ISO dan juga shutter speed. Untuk shutter speed kamera pula, biasanya macam saya ni biasa sejarah guna tripod. Pasal kadang-kadang nak ambil gambar berdiri, kejap duduk kan, kejap headshot. Biasanya saya tak guna tripod. So, untuk orang yang dah berusia macam saya ni, tangan tak berbuat stabil, biasanya shutter saya akan letak antara 1.160 ataupun 200. Antara tu lah 160 ataupun 1200. Dan juga ISO 200, 100. Situ je saya main 200, 100, 200, 100. Sebenarnya beza dia tak ketara sangat lah antara 100 dengan 200 kan, ISO tu. Tapi biasanya saya akan maintain 100 dengan 200. Tengoklah keadaan lighting tu kan. Okey apa yang penting yang saya nak konsep nak kongsikan sekarang ni adalah tips bagaimana mendapatkan lighting yang bagus, terutamanya untuk headshot kepala sampai ke bahu ni lah. Ni headshot tu, bukan full body shot. So prinsip dia senang saja. Kita ingat ni je. Kalau malas nak dengar sampai habis pun tak apa, ingat benda ni saja. Source of lighting tu lagi dekat dengan muka kita, lagi soft lighting tu, lagi lembut. Kalau lagi jauh, dia lighting dia akan jadi agak kasar, hard. Bukan terlalu kasar, dia akan jadi, bukanlah terlalu kasar tajam, tapi dia akan jadi macam hard light tu. Lagi jauh, kita ingat lagi jauh, lagi kasar hard light, dia jadi hard light. Lagi dekat lampu tu, source of lighting tu, sama ada flash tu lah kan, lagi lembut lighting tu.
Dan juga bergantung kepada berapa besar softbox dia tu. Lagi besar diffuser atau softbox tu, ada orang panggil softbox, ada orang panggil modifier kan. Lagi besar modifier dia tu, lagi soft lighting tu. Tapi kedudukan dia kena dekat juga. Contohlah kalau kita pakai softbox size 90 cm, kita letak jauh 8 kaki ataupun 10 kaki, 8 kaki, 7, 8 kaki daripada individu tu, lighting dia tetap tak akan soft juga. Kurang lah. Kita kena letak dekat. So berapa dekat? Berapa dekat tu tengok juga angle mana kita shoot. Macam saya ni biasanya boleh, maksudnya individu tu lah, individu tu sampai boleh menyentuh macam ni kan. Macam ni yang saya shoot ni pun pakai LED tau. Kita boleh sentuh softbox tu. Itulah begitu dekatnya dia kan. Boleh dekat lagi lah kalau, tapi kadang-kadang problem ni kalau dekat lagi, contohlah 2 kaki, lighting tu akan masuk dalam frame kamera. So benda tu nanti kita kena photoshop, kalau lighting tu kita kena buang lah. Dia memang lagi dekat lagi soft. So kita ingat tu juga, lagi dekat sumber lighting tu dengan softbox tu, lagi soft muka tu, lagi soft hasil dekat kulit muka tu. Dan juga lagi besar softbox tu, lagi soft lighting tu. Pasal bila lagi besar, dia wrap maksudnya cahaya tu macam menyelubungi ataupun menyelimuti orang tu, dia wrap around tu. So shadow dia jatuh tu pun dia, orang kata apa, dia punya gradually tu cantik. Dia bukannya daripada terang terus shadow area tu gelap. Dia orang tu beransur-ansur, terang gelap sikit. Dia cantik kalau kita pakai softbox besar. Tu kita ingat dua tu je. Lagi dekat lagi soft, softbox lagi besar, lagi dekat lagi soft. So berapa dekat tu, saya pernah shoot antara jarak antara 2 hingga 3 kaki. Dekat tu maksudnya softbox tu dengan muka. Jangan pula kira orang kata, "Weh, bang, dekat sangat tu nanti buta mata ke?" Tak ada, jangan risau. Bila softbox tu dekat, kita pakai output yang keluar daripada flash tu kita reduce kan. Tak ada sampai 100% pun. Macam yang saya shoot ni, yang saya kongsi di studio saya shoot ni, saya gunakan Bowen punya flash, Bowen Esprit 1000 watt. Tapi output yang saya pakai tu tak sampai 10% pun, mungkin 5% je. Pasal dia bulan kata terlalu dekat sangat tak lah. Tapi dekat dalam 2 kaki je yang saya shoot. 2 hingga 3 kaki macam tu. Memang dekat. So bila dekat, dia keluar tu macam sikit sangat lah. Memang lembut lah cahaya dia tu. Lagipun diffuser yang saya pakai tu, double diffuser tu. Double diffuser tu maksudnya ada setengah flash, ada setengah softbox tu dia letak dia bagi 2 diffuser. Kadang-kadang kita boleh pakai 1 layer ataupun 2 layer. Yang softbox ni saya pakai 2 layer. Maksudnya 1 diffuser, 1 lagi. So dia memang soft. So kalau ada setengah orang beranggapan kalau lagi dekat lagilah keras lampu, lighting tu kan, tak. Lagi dekat lagi soft. So benda ni you kena try. Kena try. Kalau tak try you tak tahu. Lagi satu berkenaan dengan flash ni, jangan anggap abang guna flash 1000 watt boleh lah. Tak, shotgun yang biasa tu pun boleh. Pasal kita nak guna dekat tu, jarak dekat. Shotgun yang biasa tu, speed light lah orang panggil. Ada yang panggil speed light, ada yang panggil shotgun yang atas kamera tu kan. Tapi dia kena diffuser jugalah. Dia bukan jangan letak direct ke muka tu. Dia kena ada diffuser juga. Ada diffuser ataupun softbox, ataupun kita letak kain kat sebelah ni, kita gantung kain putih ke apa kan, letak flash ni, itu kena pakai trigger lah kan. Kita boleh dapat soft light juga. Itu tak semestinya gunakan flash yang independent yang besar macam dalam studio tu kan. Cuma kalau kita guna speed light tu, kita kena pakai trigger lah. Pasal kita tak boleh nak letak kat atas kamera. So kita ingat tu saja. Lagi dekat lagi soft. Dan lagi satu, sama ada kita nak pakai diffuser ataupun satu lampu ataupun 2 lampu kan, itu terpulang kepada kita. Ada setengah orang dia memang nak dramatik, dia nak shadow sini memang gelap, totally black out. Ada setengah tu dia nak ada sikit juga lah tone kat sini kan. Tone tu maksudnya nampak juga kulit, tapi dia kurang terang berbanding dengan sebelah tu lagi, sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri kan. Itu orang panggil, biasanya orang panggil ratio. Itu terpulang pada masing-masing lah. Dia bukannya rule yang kita mesti follow kan. Itu ikut individu. So saya ada kongsikan nanti untuk perkongsian yang saya sharekan gambar ni, saya gunakan 2 lighting tau. 2 lighting. Satu main light, satu lagi untuk fill light. Yang ni 2 lighting, ada untuk yang saya guna yang satu lighting tu nanti dalam episode lain saya share lah. Fill light tu maksudnya saya tak nak ada CD terlalu gelap. Biasanya kalau untuk official, untuk portrait rasmi lah, untuk penggunaan rasmi, kita jarang bagi dia 100% hitam sebelah sini lah. Biasanya kita akan bagi juga nampak tone kat sebelah sini lah. Biasanya untuk formal ni kita tak nak lah nampak macam dramatik sangat, menyeramkan sangat kan. So kita bagi tone sikit.
Kalau kita ikut Rembrandt pelukis punya lukisan tu, yang orang panggil Rembrandt lighting tu, biasanya di sini dark shadow lah, memang gelap lah, hitam kan. So masing-masing bila dah tahu tip ni kena try lah. Benda ni kena rajin cuba lah. Kalau kita tak rajin cuba, kita tak tahu benda ni. Dengar saja kita tak tahu hasil dia macam mana kan. So bila dah tahu ni, kita boleh try dengan flash yang kita ada, ataupun kita boleh guna dengan window light. Tapi window light ni problem tu lah, kalau mendung ke apa ke malam, kita tak try lah. So kita gunakan apa yang ada dulu. Flash, kalau kita ada speed light tu, shotgun yang dekat kamera tu kita guna. Cuma itulah, benda tu kena ada trigger. So ingat tu je. Lagi dekat lagi soft, lagi besar softbox tu lagi cantik gambar tu. Dan ISO maintain 100 200 cukup. Betul letak 8 9 ataupun 7 8 9, main kat situ je. Shutter tu ikut kita lah. Tapi untuk selamat 160 dengan 200 lah. Pasal walaupun kita pakai macam 8 9, kita mungkin ingat ni goyang sikit musab, tak ada. Dia memang kena maintain juga. Pasal walaupun kita pakai F8 atau F9, kalau ambil half body ni, head and shoulder, kalau kita lari sikit pun dia tetap akan blur juga. Hidung ni tetap takkan sharp sangat. So focusing mesti dekat mata ni. Jelas kan dekat mata tu. Okey lah, kalau ada apa lagi nanti saya kongsikan lah. Dan yang sama-sama saya cakap ni, kita boleh tengok lah gambar-gambar sampel yang saya tunjukkan ni kan. Memang menggunakan lighting yang sangat dekat lah. Memang boleh sentuh 2-3 kaki. 3 kaki dah paling jauh pun untuk flash tu. So kalau ada apa-apa soalan lagi, nanti boleh tanya dalam ruang komen tu. Ada benda nanti, insyaAllah saya jawab lah. Okey, jumpa lagi.